mengubah daging manusia kepada daging khinzir dan membuat anggota badan manusia menjadi aksesori seperti tali pinggang, tali kasut dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada anda di luar sana konco-koncoku. Welcome to my channel. Terima kasih kerana klik video ini untuk mengetahui konten yang saya keluarkan. Dan bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe, turn on notification. Oke guys, case pada kali ini saya akan membawakan kepada anda semua mengenai seorang yang masyarakat sangat sukakan, di mana dia kaya dengan sifat yang sangat mulia, baik hati, sopan santun dan sangat pemurah, yaitu Karl Denke. Sehinggalah mereka menyedari yang Karl Denke ni telah membuat pembunuhan dan mengubah daging manusia kepada daging khinzir dan dijual di pasaran. Bukan itu saja, dia telah membuat anggota badan manusia menjadi aksesori seperti tali pinggang, tali kasut dan sebagainya. So, jom into deep case. Dia dilahirkan pada 12 Ogos 1870 di Prusia yang kini merupakan sebahagian daripada Poland. Ibunya sudah meninggal semasa dia kecil lagi guys. So Karl Denke ni adalah manusia atau pembunuh bersiri yang muncul lebih awal sebelum zaman pembunuhan bersiri terkenal seperti Ted Bundy dan juga Jeffrey Dahmer. Pada zaman kanak-kanaknya, si Karl ni dia dikatakan seorang yang sangat lembut, sopan santun, menjaga budi bahasa dan menghormati orang lain lah. Dan Karl ni mula berjinak-jinak untuk bertindak kejam, iaitu dengan melakukan aktiviti berkenaan kepada haiwan guys. Dalam istilah ataupun teori psikiatriknya yang dipanggil Trait McDonald, yang merujuk kepada kekejaman terhadap haiwan. Contohnya dengan membakar ataupun menyiksa haiwan tersebut sampai mati. Dikatakan tingkah lakunya mula agresif apabila meningkat remaja. Yang lebih tepat lagi, si Karl ni cenderung kepada sifat psikopat. Semasa berusia 12 tahun, dia mula tunjuk protes, iaitu dengan pernah melarikan diri dari rumah. Tetapi bukanlah dalam tempoh jangka masa yang panjang, okey? Ketika dia menamatkan sekolah rendah, dia menjadi anak murid di bawah seorang tukang kebun untuk belajar ilmu perkebunan. Dan semasa dia berusia 25 tahun, bapanya pula meninggal dan mewariskan semua ladang dan juga harta pusaka ni kepada si Karl ni untuk dia uruskan lah. Dan guys, si Karl Denke ni dia memang cuba untuk membangunkan ladang yang dia warisi, tapi malangnya dia gagal untuk menjadi peladang yang berjaya. Dia kemudian menjual plot-plot ladangnya dan juga membeli beberapa buah rumah besar untuk disewakan sebagai sumber pendapatan. Rumah itu juga dijadikan homestay kepada pelancong-pelancong asing dan kebanyakan pelancong yang menyewa rumah tersebut ialah perantau dari satu negara ke satu negara yang lain. Lebih tepat lagi para backpackers lah. Dan kesempatan ini dijadikan oleh si Karl sebagai hobi baru, iaitu membunuh penyewa-penyewa yang menyewa di homestay beliau. Dia dikatakan mula membunuh pada tahun 1903 dan mangsa pertamanya adalah Ida Laune yang berusia 25 tahun. Okey, penduduk kampung di sekitar tempat si Karl ni, diorang memandang tinggi terhadap si Karl dan juga menghormati Karl ni, sehingga kan mereka memberi gelaran istimewa kepada Karl, iaitu Father ataupun Vater, iaitu satu gelaran yang sangat tinggi di sesuatu kawasan di tempat tersebut. Mereka beranggapan gelaran tersebut sangatlah sesuai dan juga tepat untuk si Karl. Padahal mereka tak tahu apa yang tersembunyi di sebalik nama Karl Denke. Ramai orang menghormatinya kerana dikatakan kadang-kadang Karl ni memberi tempat tinggal percuma kepada pelancong dan juga orang-orang yang susah. Dan juga menganggap Karl sebagai seorang yang sangat murah hati apabila dia sendiri memberi statement bahawa pertolongan ini disebabkan oleh agama dan bukannya untuk menunjuk-nunjuk. Karl juga guys pandai menutup kejahatannya, iaitu dengan aktif pergi ke gereja.
dia beranggapan bahawa bila dia pergi ke gereja, orang lebih menghormati dia dan juga hilang prasangka terhadap dirinya lah. Yalah, kalau orang tu rajin pergi gereja kan, mestilah orang macam, oh, mustahil lah dia ni buat jahat kan. Hari demi hari ada saja pelancong yang menjadi mangsa dalam tempoh beberapa tahun tanpa sesiapa pun curiga. So guys, ramai penjenayah yang kebanyakannya tak tahu tau, macam bila diorang membunuh, diorang tak tahu diorang nak buat apa dengan badan mangsa tu. Kebanyakannya buang lah. Tapi berbeza dengan Sikal ni, dia memang menggunakan ataupun menghargai semua tubuh badan mangsa-mangsanya dengan memasak daging-daging mangsa tersebut dan juga memakan. Bukan itu saja guys, malah dia juga rajin bersedekah daging-daging berkenan dan juga daging yang telah dimasak kepada penduduk-penduduk lain. So memang patutlah orang hormat dia ni. Kal juga akan menjual daging manusia yang dia telah bunuh tadi ke pasar dan juga mengklaim daging berkenaan adalah daging khinzir. Dan tiada liputan atau cerita-cerita di dada akhbar pun actually mengenai kes pembunuhan yang telah dilakukan oleh Sikal ni. Walaupun jenayah-jenayah tersebut agak kejam dan melampau pada zaman itulah, iaitu membunuh berpuluh-puluh pelanggan serta memakan daging mereka bagi menghapuskan bukti. Kal hanya ditahan untuk jangka masa pendek, kemudian dibebaskan. Kononnya orang sekeliling akan memberontak disebabkan dia kan dipandang mulia oleh orang sekeliling kan. So polis pun akan takutlah penduduk akan mogok di depan balai. Lagi pula pada masa itu polis kekurangan bukti bahawa Sikal ni melakukan pembunuhan yang sangat kejam. Segalanya terbongkar pada 21 Disember 1924 apabila Sikal ni bergaduh dengan Vincent Oliver yang merupakan seorang gelandangan. Dia yang bergaduh dengan Kal telah melarikan diri dan membuat laporan kepada pihak polis dengan keadaan berlumuran darah guys. Dia menceritakan bahawa Sikal ni adalah seorang yang psycho, iaitu telah menyerang beliau disebabkan hanya pergaduhan kecil sahaja dan ingin membunuh si Oliver ni lah. Tapi korang nak tahu tak, polis hanya gelak sinis je. Sebab dorang kan macam expectation dorang terhadap Kal ni kan tinggi. So mereka takkan percayalah bila orang kata Kal ni membunuh ataupun menyerang mereka. So apa yang si Oliver buat, dia mula tantrum di dalam balai tu supaya polis mengambil tindakan dan juga memanggil Kal Denke untuk pergi ke balai dan juga menyiasat lah. Dan setelah Kal ditangkap, Kal pula mula mereka cerita bahawa katanya si Oliver ni lupa daratan dan juga ingin membolot harta Sikal ni lah. That's why dia menyerang si Oliver. Oleh kerana saling tuduh-menuduh sesama sendiri, pihak polis mula pening dan juga keliru. Hasilnya kedua-dua mereka ditahan, masuk lokap dan direman dalam berminggu-minggu jugalah dalam lokap tu. Dan korang nak tahu tak, Kal ni sebenarnya dia dah ketagih tau makan daging manusia. So bila dia ditahan di dalam penjara tu untuk tempoh masa yang agak lama, dia jadi tak keruan dan fikirannya mula celaru. Dan akhirnya Kal Denke telah membunuh diri dengan menggantung dirinya di dalam lokap. Lebih tepat lagi, iaitu pada 22 Disember 1924. Selepas kematian Sikal ni, polis mula muskil dan menyiasat rumah Kal. Dan dari situlah semuanya terbongkar. Polis menjumpai beberapa bahagian badan, tulang serta kulit yang dijadikan hiasan. Bahkan ada juga sebuah tong di mana dipercayai untuk melupuskan mayat. Dan cara pembunuhannya tak ubah seperti pembunuh bersiri terkenal, iaitu Jeffrey Dahmer, yang menggunakan asid hidrolik untuk melupuskan sisa badan mayat mangsa. Dan cara pembunuhan juga sangat kompleks guys. Kulit mangsanya dijadikan kasut, tali pinggang dan juga pelbagai lagi lah. Dan beberapa tahun kemudian, setelah ujian demi ujian dilakukan pada beberapa spesimen daging yang dicelah-celah kulit yang telah dijadikan aksesori itu tadi, polis mengesahkan bahawa daging tu ataupun kulit tu adalah kulit manusia guys. Dan menurut anggaran, seramai 30 ke 40 mangsa telah menjadi korban Sikal ni. Dan pada akhir Disember 1924, terdapat dua artikel akhbar telah mengisahkan mengenai
The Forgotten Cannibal ni, iaitu diterbitkan di Frankenstein Monsterberg Zeitung, dan artikel tu menjelaskan tentang kisah dan kronologi yang panjang mengenai kes berkenaan. Kemudian cerita mengenai kes tu disusun semula oleh Lucina Bailey sehinggalah dibukukan. Namun tidak ramai yang membaca dan seolah-olah tidak ingin ambil tahu mengenai kes berkenaan, dan berakhirlah kes Carl Denki. So apa pula pendapat korang mengenai kes Sikal ni? Just komen di bawah jika korang ada pendapat-pendapat yang berlainan, ataupun korang sendiri ada kes-kes yang korang nak saya ulas ataupun search dan juga kongsi bersama yang lain. Just komen di bawah ataupun just DM di Instagram ataupun Facebook yang linknya saya letak di bahagian description. Dan juga guys, jangan lupa untuk ambil pengajaran setiap cerita-cerita yang saya kongsikan bersama anda semua, okay? So ya, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe, dan juga turn on your notification untuk mengetahui dan juga mengembangkan lagi channel YouTube saya, okay? Sehingga berjumpa lagi untuk next video. Jaga diri, jaga akhlak. Assalamualaikum. Hantar memang.